orang yang berdosa dalam kes dosa dan orang kufur dalam kes kufur. Kalau tidak, tak betul. Tak bersyaratan. Sebab satu orang, bapak kita mungkin orang berdosa, tapi kalau bapak kita suruh pada benda yang baik, kita kata saya tak boleh taat pak saya ni kaki dosa, kita taat. Pemimpin tidak maksum, pemimpin ada dosa, tambah pemimpin zaman lah. Tetapi kalau bab yang dia suruh kita taat, bab yang tak dosa, kita kena tafsirkan dia dengan hadis tadi, iaitu wala tuti'. Kenapa Allah kata tidak kata jangan taat pada pemimpin, tapi Allah kata jangan taat kepada orang buat dosa ataupun orang kufur, kerana kaitannya dengan dosa dan kufur. Tapi apabila orang muslim, Nabi kata alal mar'il muslim as-sam'u wa ta'ah ma lam yu'mar bi ma'siyatin, fa idza umira bi ma'siyatin fala sam'a wala ta'ah. Pada tanggungjawab pada orang mukmin itu, pada orang muslim itu dengar dan taat, selagi mana dia tak menyuruh kepada maksiat. Dia suruh pada maksiat, kita tak taat. Sekiranya disuruh pada maksiat, kita tak taat. Kita tak taat. Kalau benda yang tak betul, kita tak taat. Dan Allah Maha mengetahui kita taat ke tak. Cuma ada benda tuan-tuan, dalam bab agama ni dia panggil akhafu darurain, mudarat yang lebih ringan. Tuhan tak bagi tuan-tuan tiba-tiba pi ambil parang, pi takik kaki, pi potong kaki, haram syarak. Tapi apabila tiba-tiba doktor kata pakcik kalau tak potong kaki ni dia merebak naik ke atas, boleh bawa maut, kita potong kaki. Bukan tanda kita suka potong kaki, tapi syarak kata apabila bertembung dua mudarat, pilihlah mudarat yang lebih ringan antara mati dengan potong kaki. Ramai orang boleh potong kaki lah. Agama juga macam tu. Ada bab agama tak suka, tapi sekiranya benda tu telah bertembung antara baik dan buruk, antara dua kemembahayaan, agama suruh pilih berbahaya yang lebih ringan. Kalau kita buat satu benda tergadai, prinsip kita lebih banyak. Kalau kita tak ikut, banyak benda lebih rugi. Kalau kita tak ikut, rugi juga, tapi tak sebanyak benda tu. Jadi benda ni kita imbangkan. Kalau kita tak ikut, rugi lebih banyak. Kalau kita ikut, rugi juga tapi sikit. Kita nak kena timbang yang mana yang lebih selamat antara keduanya. Dalam geng-geng yang masuk politik pun sama juga. Saya nak tanya, adakah dalam Islam ni wang pertaruhan pilihan raya? Tak ada. Kalau tanya pasal hampa masuk, dia kata yalah benda terpaksa. Apa yang memaksa hampa? Di atas tafsiran tadi lah, tafsiran hampa kata benda ni antara dua bahaya yang besar, hampa pilih salah satu benar menurut tafsiran hampa. Macam itulah kalau hampa boleh tafsirkan. Mengapa orang tidak boleh tafsirkan dalam ijtihad dia? Setelah dia menghadapi satu masalah, para ulama buat dalam kitab-kitab usul babut tatarrus, dia panggil babut tatarrus. Bab tatarrus ni maksud kalau sekiranya musuh telah menawan satu bangunan penting, kota penting, dan dia tawan sekali dengan orang Islam, kita tak boleh selamatkan bangunan tu, tempat tu. Kalau kita tak selamatkan, negara Islam akan jatuh. Tapi kalau kita selamatkan, orang Islam akan mati yang menjadi tawanan kafir. Kata para fuqaha, dibolehkan untuk memusnahkan tempat itu sekalipun mematikan orang Islam, yang penting dapat dimusnahkan orang kafir, kerana nak menyelamatkan lagi keadaan yang lebih besar, iaitu jangan sampai negara Islam jatuh ke tangan kafir. Kalau tentera, mereka kepung satu tentera, mereka buat tawanan satu bangunan yang penting, bangunan kapal terbang, kapal senjataan, kita nak serang menyebabkan mati tawanan, kita tak serang, mereka dapat senjata utama negara, syarak kata boleh serang walaupun tawanan mati, kerana akhafud darurain, dua mudarat yang lebih ringan kita pilih. Orang apabila ada satu keadaan, kita hidup ni, hidup pun kadang-kadang antara nak terjun parit dengan langgar lori, kita pusing kereta kita, langgak parit, rosak kereta, ribu-ribu rugi, kita tak apalah daripada jangan mati tersepai dengan lori. Kenapa? Kerana kita mengadaptasi kepada suatu konsep bahawasanya antara dua mudarat, kita pilih mudarat yang lebih ringan. Bila orang duduk satu jawatan dan keadaan membawa Islam, kadang-kadang dia terpaksa hadapi dua mudarat ni. Orang ni dia duk tengok hak puah nak pukul ya. Kita duk baca kiri kanan.
Kadang-kadang mungkin ijtihad kita salah. Seluruh urusan ijtihad ni diserah kepada Allah Ta'ala. Yang penting man ijtahada fa asaba falahu ajran wa in akhta'a falahu ajrun wahid. Siapa yang berijtihad dia betul dapat 2 pahala, kalau dia salah dapat 1 pahala. Kita bila bertembung satu keadaan, kita bertembung. Aku kalau buat kok ni pun tak kena, buat kok ni pun tak kena. Dua-dua nak kena. Saya buat satu contoh kan. Kadang-kadang kita nak kena baca doa majlis. Kita tahu pun tak ada doa khas majlis. Saya memang tak baca. Tapi waktu majlis tu besar sangat. Kalau kita tak baca tu hebohlah satu negara. Membabitkan istana, membabitkan apa. Kita raihlah benda tu sekali untuk menyelamatkan program Islam yang kita bawa yang lebih besar. Orang ni kaki sandak di dinding, cucur rokok daun, tengok. Kita hang kata bila kan kita duk fikir benda lain kan, kita duk fikir benda lain yang lebih besar yang hang tak tahu. Wallahu a'lam. Habis kot no? Ada soalan last? Tuan-tuan, terima kasih banyak. Jika siapa terasa terkasak bahasa, saya tidak maksudkan orang-orang yang tidak terlibat pun. Saya hanya maksudkan orang-orang yang jenis kata kat orang dan jenis maki orang. Kalau dia tu pun terlibat dengan parti mana pun, A ke B, dia tak maki orang, dia tidak termasuk dalam perkataan saya ni. Mudah-mudahan Allah rahmati semua. Dan semua kita akan tahu di mahsyar besok kita akan berdiri, semua bawa amalan masing-masing, dan kita tak tahulah siapa yang benar-benar berjuang dan siapa yang sebenarnya membohongi dirinya sahaja. Terima kasih banyak. Serahkan semula pada pengurusi. Assalamualaikum.